Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang dikasihi sekalian, apa kabar semua? Hari ini hari pertama di PR kita. Tajuk pelajaran kita beriman kepada kitab, pelajaran tauhid, pelajaran yang kedua. Baik, seterusnya kita tengok beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab adalah rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Rukun iman ketiga beriman kepada kitab. Jadi beriman kepada kitab adalah rukun iman yang ketiga. Apa makna kitab? Kitab artinya kalam Allah. Kalam Allah adalah kata-kata Allah. Kitab diwahyukan kepada nabi dan rasul-rasul. Tapi kitab ni ada 4 je, dan nabi yang menerima tu 4 orang. Nanti cikgu akan terangkan kemudian. Percaya kepada kitab adalah hukumnya wajib. Percaya dengan yakin. Jika tidak percaya kepada adanya kitab, terutamanya Al-Quran, maka dihukumkan kafir. Tanda-tanda orang beriman kepada kitab, antaranya di sebahagian lah, cikgu tulis sini ya. Hendaklah bersungguh-sungguh mempelajarinya, bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Kalau macam awak kan mula daripada pelajaran Iqra, dan barulah naik Al-Quran, dan barulah belajar tajwid sikit-sikit kan. Dan insya-Allah boleh belajar tentang makna-makna dia pula. Maksudnya belajarlah dengan bersungguh-sungguh mempelajari, mendalami kandungan Al-Quran. Yang kedua, hendaklah banyakkan membaca Al-Quran. Jadikan bacaan Al-Quran sebagai amalan setiap hari. Itu antara tanda-tanda beriman kepada kitab, terutamanya kitab Al-Quran yang ada sekarang. Seterusnya, apa yang terkandung pula dalam Al-Quran? Kandungan Al-Quran antaranya lah ni, cikgu senaraikan sini ada 7. Sebenarnya ada banyak juga. Yang pertama kita tengok ada kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah. Dan yang kedua ada kata-kata nasihat. Dalam surah Luqman, Luqmanul Hakim ada menasihati anaknya. Dan banyak lagi lah kata-kata nasihat, utamanya daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, ada ajaran syariat Islam tentang kewajipan solat, zakat, puasa bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, ada hukum-hukum. Hukum-hukum ni yang ada 5. Hukum wajib, haram, yang makruh, ada yang sunat, ada yang harus, dan ada yang lain juga, boleh dikatakan ada yang sah atau tidak sah atau batal. Itu semua dinamakan hukum. Yang kelima, ada panduan hidup. Nabi menerima wahyu daripada Allah menerangkan bagaimana untuk dapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Itu namanya panduan hidup. Kalau nak masuk syurga, kenalah buat baik. Panduan hidup kita. Baik.
Kemudian yang keenam, ada cara-cara beribadah. Contohnya ambil wuduk. Ambil wuduk ada cara. Dalam Al-Quran ada kata kalau nak ambil wuduk tu kena basuh muka, kena basuh tangan hingga siku, kena sapu kepala, ada dalam Al-Quran. Kena basuh kaki hingga buku lali. Itu ada cara sebahagian daripada cara beribadat. Banyak lagi dah. Yang ketujuh, hubungan sesama manusia. Hendaklah berbuat baik sesama manusia, ataupun ada lain disebut bermuamalat bersama manusia. Kita tengok lagi ni ada 7 kandungan Al-Quran ni sebahagian daripadanya lah. Ada cerita, kalau nak tambah lagi ada tentang cerita-cerita para nabi pun ada, cerita-cerita orang baik-baik. Contohnya yang cikgu kata tadi, Luqmanul Hakim tu dia bukan nabi, tapi dia ada diceritakan dalam Al-Quran. Kelebihan membaca Al-Quran. Kalau keluar soalan dalam periksa, biasanya sebut aja dapat pahala, kan? Kelebihan baca Quran dapat pahala. Pahala yang besar. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Satu ayat, satu huruf saja kita sebut, kita dah dapat 10 pahala. Belum lagi satu ayat. Kemudian yang kedua, dapat ilmu. Kalau kita tahu terjemahannya, maknanya, sekarang ni dah banyak Quran terjemah. Boleh tengok dekat mata makna kalimah dalam Al-Quran ni. Dapatlah kita ilmu apa cerita dalam Al-Quran. Ketiga, dapat meningkatkan iman. InsyaAllah dengan membaca Al-Quran, kita ni tak adalah nak buat jahat, insyaAllah. InsyaAllah orang yang baca Al-Quran jadi anak yang baik, anak yang taat ibu bapa, taat perintah Allah. InsyaAllah dapat meningkatkan iman. Jadi ini antara je. Sebenarnya banyak lagi kelebihan baca Al-Quran ni. Jadi sebagai ingatan kita ni, kita ambil yang mudah-mudah. Kita pergi pula kepada nama kitab-kitab dan Nabi yang menerima. Kitab ini diwahyukan oleh Allah kepada 4 orang Nabi. Yang pertama, Az-Zabur. Kitab Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kalau mudah nak ingat, Az-Zabur, Daud, tengok huruf Zai dengan Dal. Zai dengan Dal tu kan macam kawan-kawan dia, kan? Dal, Zai, Roz, Zai, kan? Huruf yang sama bentuk. Dia Az-Zabur kepada Nabi Daud. At-Taurat kepada Nabi Musa. At-Taurat ni tak adalah skill dia macam mana nak kenal. At-Taurat kepada Nabi Musa. Al-Injil kepada Nabi Isa. Kalau dalam tulisan Melayu, INJIL, ISA. Boleh juga. Nak mudah ingatlah. Injil, Isa. Okay. Tapi kalau dalam Jawi dia lain lah ejaannya. Isa, Ain. Injil kepada Nabi Isa. Tiga-tiga ni Allah turunkan sekaligus. Az-Zabur, Taurat, Al-Injil ni, kitab ni, tiga-tiga ni turun jadi satu buku terus. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran ni turun sikit-sikit. Sikit-sikit turunkan kepada Nabi, Nabi hafaz. Dan sampaikan kepada sahabat-sahabat.
Sahabat-sahabat pula hafaz. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kekal sampai hari ini dan insya-Allah sampai hari kiamat. Dan Al-Quran ini bukan sahaja diterima oleh manusia, bukan sahaja Nabi sampaikan kepada manusia, tapi Nabi sampaikan juga kepada para jin. Okay. Tapi kalau Az-Zabur dengan At-Taurah diturunkan kepada Bani Israel. Masa tu ada kaum Nabi ni lah, kaum Bani Israel. Kita ni kaum siapa? Kaum Nabi, umat Nabi Muhammad. Baik. Kalau Injil pula pun sama juga, diturunkan kepada Bani Israel tapi dalam bahasa Suryani. Zabur dan Taurat dalam bahasa Ibrani. Kalau nak tahu, lihatlah dalam kitab Tauhid darjah 3 muka surat 29. Ada di situ. Cikgu nak tulis kat sini panjang sangat pula, susah nak faham. Jadi awak boleh tengoklah kat kitab. InsyaAllah boleh. Ini pelajaran ni pun dah biasa kita belajar daripada darjah 1 dah, kan? Okay. Jadi untuk pelajaran ni cikgu tamatkan di sini. Akan datang insyaAllah cikgu akan sambung juga tentang beriman kepada kitab. Satu persatu kitab lah cikgu akan terangkan. Satu persatu kisah dalam Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran insyaAllah. Jadi untuk akhirnya cikgu minta murid-murid semua jawab soalan mudah je ni. Tulis dalam buku tulis Tauhid, kemudian jawab. Lebih baik kalau jawab tak tengok kitab atau tak tengok video ni, kan? Tapi kalau dah susah, bolehlah tengok video ni atau tengok dalam kitab Tauhid insyaAllah. Jadi cikgu akhiri dengan insyaAllah kita jumpa pada hari Khamis. Hari Khamis. Ni ada padankan. Tak payah print, tulis saja dalam buku tulis. Okey. Cikgu harap semua buat kerja ni. Jangan macam PDPR yang lalu, ramai yang tak buat kerja. InsyaAllah cikgu akan semak kerja kamu apabila kita bersemuka, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.